Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Tuan Zukri dan semua para hadirin sekalian. Saya Nur Razlini selaku pengerusi bagi forum pada hari ini ingin membincangkan mengenai perpaduan yang semakin loyal dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi pada hari ini kita telah menjemput 3 panel hakim yang arif lagi bijaksana bagi membincangkan mengenai isu ini. Panel pertama yang tidak asing lagi kita kenali iaitu Saudari Hakimah, wakil daripada Kementerian Perpaduan Negara, dan panel kedua ialah Saudari Asmita, wakil daripada Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Manakala panel yang ketiga pula ialah Saudari Atirah, wakil daripada mahasiswi UMT. Saudara-saudari, atas kesedaran bahawa negara Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Jadi, kerajaan telah menentukan perpaduan sebagai matlamat utama dalam usaha membangunkan bangsa dan juga identitinya tersendiri. Dan ini bermakna, rakyat di negara ini mempunyai peranan masing-masing dalam menyumbang ke arah pembangunan negara. Ini memandangkan betapa pentingnya perpaduan dalam menjamin kesejahteraan negara Malaysia. Saya ingin bertanya kepada panel pertama mengenai tujuan perpaduan dengan lebih lanjut seperti yang diwawarkan oleh bekas Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak mengenai konsep satu Malaysia yang ditubuhkannya. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam satu Malaysia. Pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis kerana menjemput saya untuk memberikan sedikit informasi yang perlu dihuraikan kepada para penonton sekalian. Baiklah, perpaduan adalah konsep yang bermakna negara kita ni sebagai satu entiti ataupun parti yang tidak berbelah bagi. Di sini kita dapat rumuskan bahawa untuk mencapai perpaduan adalah lebih kompleks daripada apa yang kita jangkakan. Kerana banyak perkara yang kita perlu faham tentang penghubungannya di antara aspek-aspek perpaduan dan peringkat-peringkatnya serta memahami psikologi manusia dan perhitungannya dengan kelompok masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah sentiasa ingat apa yang telah terjadi di sesetengah negara luar, iaitu rakyatnya yang sesama bangsa sendiri bergaduh antara mereka yang menyebabkan berlakunya porak-poranda dan penderitaan yang tidak berkesudahan. Kerana itu kita rakyat Malaysia yang bertamadun dan berketurunan ini perlulah sentiasa ingat bahawa perbalahan yang membawa kepada persengketaan antara satu sama lain hanya akan membawa kepada keburukan dan kerugian kepada diri kita sendiri. Di sini saya ingin petik kata-kata daripada Tan Sri Datuk Haji Abdul Ghani bin Ottoman, iaitu bekas Menteri Besar Johor yang ke-14 dan bekas Menteri Belia dan Sukan Negara, iaitu ingatlah sumber kekuatan kita. Tak lain tak bukan ialah perpaduan. Inilah senjata yang bawa kita menempa kemerdekaan dan inilah padu kekuatan dalaman sepanjang kita mengurus negara ini. Di sini saya dapat tegaskan bahawa perpaduan amatlah penting untuk kesejahteraan dan kemakmuran negara pada masa akan datang. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada adik pertama yang telah menjawab persoalan saya sebentar tadi. Dan saya ingin mengajukan pula soalan kepada panel hakim kita yang kedua iaitu Saudari Asmita. Soalannya ialah bagaimanakah langkah-langkah perpaduan ini dapat dikekalkan? Silakan. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Pengerusi. Perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum perlulah dipupuk dari semasa ke semasa. Usaha ini perlu dilakukan untuk memastikan keamanan negara sentiasa terpelihara. Pernahkah terlintas dalam minda anda maksud frasa perpaduan rakyat? Rakyat yang berbilang kaum ini perlulah berganding bahu untuk melakukan sesuatu dan menyelesaikan masalah secara musyawarah. Persoalannya, apakah langkah-langkah yang perlu dilaksanakan bagi memastikan perpaduan rakyat dapat dikekalkan? Langkah yang paling penting ialah rakyat Malaysia haruslah mempunyai sikap toleransi. Hal ini amat penting untuk mengelakkan berlakunya perselisihan faham dan pertelingkahan yang mampu memecah belahkan rakyat Malaysia. Menurut kata Tun Dr. Mahathir, mantan Perdana Menteri Malaysia, kita haruslah mengetepikan emosi yang boleh menyebabkan perpecahan. Selain itu, kita haruslah berpegang kepada prinsip hidup bersama secara aman dan saling membantu dan bekerjasama. Ibarat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing untuk memastikan perpaduan rakyat berkekalan.
memandangkan betapa pentingnya perpaduan dalam menjamin kesejahteraan negara Malaysia, semangat persaudaraan dan kewarganegaraan hendaklah dilakukan secara berencana dengan menggunakan prasarana dan jentera kemasyarakatan yang sedia wujud di negara ini. Sekian, terima kasih. Sebentar tadi kita sudah mendengar langkah bagaimana perpaduan dapat dikekalkan oleh panel kedua kita. Saya mempunyai satu soalan yang ingin diajukan kepada panel kita yang ketiga. Adakah pentingnya konsep perpaduan rakyat perlu dipupuk sejak kecil lagi? Silakan. Terima kasih kepada Cik Pengerusi Majlis kerana telah memberi peluang kepada saya untuk memberi pendapat pada forum hari ini. Baiklah, para hadirin sekalian, pada pandangan saya merasakan peranan memupuk perpaduan ini patut lebih ditekankan kepada generasi muda sejak daripada peringkat sekolah lagi. Selain itu, sumbangan ibu bapa dalam mengingatkan anak-anak mereka tentang betapa negara ini sentiasa memerlukan pemufakatan dan kerjasama sangatlah penting. Kita juga meletakkan sepenuh harapan terhadap rakyat termasuk pemimpin masyarakat dan wakil-wakil rakyat agar memikirkan sedalam-dalamnya betapa pentingnya sedalam-dalamnya betapa perlunya persefahaman dan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di negara kita ini dalam menjaga perpaduan negara supaya perkara yang tak diingini dapat dielakkan. Hadirin sekalian, seperti yang telah kita tahu, sudah 64 tahun negara kita mencapai kemerdekaan termasuk tahun ini iaitu tahun 2021. Bagi rakyat Malaysia yang cintakan negara, hari yang bersejarah ini merupakan satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat hidup dalam keadaan aman dan damai dan dalam hidup bermuafakat. Biarpun rakyat negara kita telah menempuh detik-detik hitam seperti peristiwa 13 Mei, namun atas kesungguhan para pemimpin kita pada ketika itu dan kesediaan rakyat berbilang kaum yang berpegang bahawa Malaysia ni sebenarnya merupakan negara tumpahnya darah mereka dan hidup mati mereka juga adalah di negara ini. Sebab itulah kita mampu mengatasi pergolakan yang telah berlaku di negara kita pada waktu itu dengan jayanya. Hadirin sekalian, kebijaksanaan kata-kata pustaka seperti bulat air kerana berbentung, bulat manusia kerana muafakat, bersatu teguh, bercerai roboh dan sepakat membawa berkat ini ternyatanya benar. Hanya dengan adanya permuafakatan antara rakyat dapatlah diwujudkan satu iklim perpaduan yang ini akan memudahkan lagi pihak kerajaan merancang dan melaksanakan apa dua program pembangunan untuk kebaikan rakyat negara ini sendiri. Oleh yang demikian, kita perlu merancang kegiatan kejiranan untuk mengelakkan proses perpecahan dari terus berlaku dan kita tak mahu masyarakat hanya wujud berseorangan mengikut falsafah saya dan kamu tanpa menyertai kegiatan yang coraknya berkelompok dan saling bantu-membantu. Banyak kegiatan kejiranan yang dikenal pasti seperti bergotong royong dan menyambut hari kemerdekaan bersama-sama. Aktiviti kejiranan ini perlu digarap dengan sebaik mungkin agar ianya berjaya dilaksanakan, khususnya dalam kalangan masyarakat bandar. Memang tak dapat kita nafikan keinginan untuk bersendirian iaitu privacy wujud dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhaliana binti Anwar dari kos Kimia Analisis dan Persekitaran. Saya teruskan. Dan kita sedar bahawa waktu tertentu kita perlu lari dari pemerhatian orang ramai, tetapi privasi ini juga jangan kita jadikan sebagai satu budaya yang akan merebak di kalangan masyarakat sejiranan kita. Jadi di sini kepentingan sosial tetap menjadi keutamaan dalam memupuk perpaduan kaum ini. Akhir sekali saya berharap semua pihak agar berusaha memahami matlamat yang murni ini dan mengamalkan cara-cara yang telah digariskan oleh pihak kerajaan. Saya juga menyeru badan-badan korporat agar dapat bersama-sama membantu kerajaan dalam usaha semangat perpaduan di negara ini. Apa yang kita harapkan, mudah-mudahan akan lahirlah satu bangsa Malaysia yang lebih bersatu padu, stabil dan berjaya serta dihormati di seluruh Malaysia, di seluruh dunia. Setakat itu sahaja daripada saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis. Terima kasih. Terima
kasih Saudari Atira atas jawapan yang diberikan. Kita sudah mendengar pandangan daripada ketiga-tiga panel jemputan kita pada hari ini. Jadi sebagai konklusinya, semua pihak haruslah berganding bahu ibarat bukit sama didaki, kelurah sama-sama dituruni untuk memastikan perpaduan rakyat dapat dikekalkan. Bersama-samalah kita memanifestasikan iktizam Malaysia untuk menjadi negara yang berjaya di persada antarabangsa. Biar matahari terus bersinar, biar pepohon terus menghijau dan biarlah Malaysia terus gemilang melalui perpaduan yang kita bina. Terima kasih kepada anda semua yang sudi mendengar. Sehingga kita bertemu lagi. Banyak keluk ke penarik, keluk tumpuh pokok kuini. Dan elok bawalah balik dan tak elok tinggallah di sini. Pohon berangan tempat bertemu, kiranya rasa si anak dara. Baliklah Tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Terima kasih Doktor.